السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, sekali lagi ayat keempat surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka pada jilid yang keempat, muka surat ke-545. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguhnya aku mimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Dalam ayat ini kita telah bincangkan perkataan yang diulang oleh Allah SWT. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi penggunaan yang digunakan sini dua kali. Ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, wahai ayah, sungguhnya aku melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Perhatikan di situ ra'aitu, kemudian ra'aituhum. Jadi dalam penggunaan ini juga dapat kita lihat melalui hadis Nabi SAW ketika baginda menceritakan ra'aitu fil manami anni uhajir ila min Makkah ila ardi biha nakhl wa ra'aitu fiha baqaran tuzbah. Bahawa Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari bahawa aku melihat dalam tidurku aku berhijrah dari Mekah ke tempat yang punya pokok kurma, dan aku melihat di situ ada lembu yang disembelih. Jadi diulangi oleh Nabi perkataan ra'aitu itu bagi menampakkan benar-benar perkara itu dilihat ataupun Nabi SAW diperlihatkan pada waktu tidurnya. Dalam bahasa Arab perkataan ru'ya berbeza daripada ru'yatun. Ada sedikit perbezaan walaupun kata Imam Az-Zamakhsyari ia hampir-hampir serupa, tapi ru'ya yang berakhir dengan alif mamdudah itu adalah merujuk kepada sesuatu yang dilihat dalam mimpi. Manakala ru'yatun, sesuatu yang dilihat dalam mimpi tapi pada waktu siang, mungkin satu imbasan, mungkin satu lintasan. Berbeza daripada ru'ya yang dimaksudkan dalam tidur pada waktu malam yang merupakan anugerah Allah SWT kepada mereka yang beriman. Jadi bila kita lihat perkataan digunakan di sini, ra'aituhum li sajidin, aku melihat wahai ayah kesemua itu sujud kepadaku. Jadi isti'mal dhamir muzakkar untuk kawakib dan juga syams dan juga qamar ini, kenapa tak digunakan perkataan sajidatun? Ini samalah juga kalau kita perhatikan dalam penggunaan lain, contohnya surah Al-A'raf ayat 198 ketika Allah menceritakan tentang berhala yang menjadi sembahan kaum musyrikun itu, iaitu wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kamu merasakan mereka itu melihat kepadamu tetapi sebenarnya mereka tidak memperhatikanmu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa bila sesuatu perasaan itu menguasai seseorang, maka dirasakan seolah benda yang tidak ada akal itu pun mempunyai nyawa seperti manusia. Jadi di sini kata sebahagian daripada para mufassirin, contohnya dalam Talkhisul Bayan, menjelaskan bahawa innahu lama kanatil hala al-mar'iyya min al-kawakib wasyams wal-qamar halatul uqala wa hiya halatus sujud nazalaha manzilatal uqala. Jadi apabila seseorang itu melihat perlakuan atau perilaku pada makhluk-makhluk Allah yang besar ni, seumpama bintangnya, mataharinya, bulannya dalam keadaan sujud, maka diberi kepadanya, dipinjamkan sifat uqala, sifat jamak muzakkar salim, sifat kaum lelaki dalam konteks. Lalu Allah menyebut perkataan ra'aituhum li sajidin. Jadi digunakan fa utlika 'alaiha dhamirhum wa sigha jam'ihim. Jadi di sini digunakan seolah-olah macam ia merupakan manusia, kerana perilaku ataupun tindak tanduk sujud itu sesuai dengan manusia yang berakal, maka dipinjamkan dhamir untuk jamak muzakkar salim dalam konteks ini. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi sebenarnya menceritakan tentang mimpi ini ada satu bab menarik. Kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis yang begitu banyak menceritakan tentang mimpi, bahawa mimpi ini ada keadaannya merupakan hadiah daripada Allah SWT. Ada kalanya merupakan adghathul ahlam. Adghathul ahlam nanti kita akan jumpa bagaimana merupakan gangguan-gangguan daripada syaitan. Dan gangguan-gangguan tidur ini, adghathul ahlam ini, bezanya perkataan ru'ya dengan hulum ataupun hulmun, dibaca dengan dua keadaan, hulmun ataupun hulum. Perbezaannya kerana hulum ini satu benda yang tidak mempunyai dasar pijak, ia merupakan gangguan perasaan yang datang. Pembahagian para ulama kepada ahlam ini jamak kepada hulmun adalah terbahagi kepada takhwifus syaitan, ini merupakan
usaha syaitan untuk menakut-nakutkan manusia, ataupun ahadithun nafsi, iaitulah sesuatu yang tergerak dalam fikiran waktu siang kita melihatnya, mereka datang hadir di dalam tidur untuk mengganggu kita. Seumpama seorang yang melihat, contohnya satu kejadian, mungkin satu benda menakutkan, kemalangan, maka datang suasana kemalangan itu, trauma itu dalam mimpinya, mungkin berlaku demikian. Sedangkan orang yang melihat satu yang dipanggil ru'yah itu terbahagi kepada 3. Ru'yah thalathatun, ru'yah ni 3 bentuk, kata Nabi SAW. Iaitu yang pertama, ru'yah min Allah, ia merupakan satu hadiah daripada Allah SWT. Yang kedua, takhwifus syaitan, ia merupakan satu syaitan menakut-nakutkan. Dan yang ketiga dipanggil ahadithun nafsi, inilah yang dipanggil sebagai perasaan gerak hati yang menguasai kita waktu siang tadi, maka dia tampil lagi sekali dalam tidur pada waktu malam. Kan itu Nabi pernah bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, idza iqtaraba zamanu lam takad ru'ya al-muslim takzibu wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha wa ru'ya al-muslim juz'un min 46 juz'an nubuwah. Iaitu Nabi telah menyatakan bila dekat dengan akhir zaman nanti, maka mimpi yang hadir dalam kehidupan seorang muslim itu tidak berbohong. Orang yang paling baik, orang yang paling benar dalam kehidupannya, mereka itulah yang paling tepat mimpinya. Dan mimpi seorang muslim itu satu bahagian daripada 46 kenabian. Kata Imam Ibn Hajar dan Fathul Bari mengulas perkataan 46 ini kerana logiknya Nabi SAW telah pun hadir dalam kehidupan umat Islam sebagai perutusan dalam tempoh 23 tahun. Maka bila 23 tahun itu diharap dengan 2, jadilah 46. Maka logiknya seorang muslim yang salih layak untuk dapat 1/46 dari kenabian. Jadi ru'ya as-salihah ini, mimpi yang baik, datang daripada berita gembira, hadiah daripada Allah SWT. Sedangkan mimpi yang menyedihkan itu daripada syaitan. Begitu juga ru'ya mimma yuhaddith al-mar' nafsahu fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum wal yusalli wa la yuhaddith bihi wa la yuhaddith bihan nas. Kalau seseorang itu terganggu dengan mimpi yang buruk ketika dia tidur, maka hendaklah dia bangun dan kemudian bersalat, wuduk, bersalat, dan jangan menceritakan keburukan mimpi itu kepada sesiapa pun. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi menjelaskan bahawa mimpi waktu malam ni hadir dalam 3 bentuk. Minha ahawil minasyaitan liyahzuna biha ibna Adam. Ia merupakan satu gangguan dalam hati yang datang daripada syaitan supaya manusia merasa sedih. Wa minha ma yahum bihi al-rajul fi yaqazatihi fayarahu fi manamihi. Mungkin yang kedua sifatnya adalah seorang itu waktu siang dia melalui satu pengalaman gembira ke, menarik ke, menakutkan ke, menyedihkan ke, satu tragedi ke, maka dia akan hadir lagi sekali dalam mimpi. Wa minha juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Manakala yang ketiga adalah satu bahagian daripada 46 kenabian seperti yang telah diulas tadi. Itu juga banyak cerita yang menceritakan daripada Nabi SAW tentang mimpi ini. Contohnya hadis yang lain, riwayat Ibn Majah dengan sanad yang sahih, iaitu ru'ya thalathun fa bushra min Allah wa hadithun nafsi wa takhwif min asy-syaitan fa in ahadukum ru'yan tu'jibu falyaqus insya wa in shay'an yakrahu fala yaqusahu ala ahadin wa yakum yusalli. Mimpi itu 3 seperti kata Nabi SAW dalam hadis yang sebelum ni. Itu satu berita gembira daripada Allah ataupun satu perasaan yang timbul waktu tidur kerana siang tadi pengalaman lalui ataupun satu gangguan daripada syaitan. Adab dia tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Bila kita memimpi sesuatu yang buruk ni, dalam banyak hadis, contohnya riwayat Bukhari, Nabi mengajar kita, falyabsuq an yasarihi wa liyata'awwadh billahi min syarriha fa innaha la tadurruh. Kalau seseorang itu mendapat mimpi yang buruk, hendaklah dia bangkit dan berludah ke kirinya dan beristi'azah, maknanya berta'awuz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan mimpi itu tidak akan mengapa-apakannya. Maksud ludah yang dikendaki kat sini kerana ada hadis lain bila Nabi menyatakan falyanfuth an yasarihi thalathan wa liyata'awwadh billahi min syarriha fa innaha lan tadurrah. Hadis ini menunjukkan bahawa hembusan, jangan kita pergi meludah pula kepada orang tepi. Adab yang diajar oleh Nabi SAW ni adalah bentuk satu hembusan ataupun isyarat ludah. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Ibn Majah yang menggantikan perkataan yabsuq, itu dalam Muslim mengatakan yanfuth, dalam Ibn Majah mengatakan sebagai yatful. Yatful ni seperti isyarat ludahan yang sedikit, seperti itu. Dalam hadis Muslim tadi mengatakan 3 kali, supaya dengan cara demikian kita telah pun menghindarkan pengaruh syaitan itu untuk terus berpaksi dalam diri kita. Dan jangan diceritakan mimpi itu kepada siapa pun, sama ada isteri, kerana mungkin dia akan menjadi sedih. Kepada anak-anak, mereka akan jadi takut. Kepada orang yang kita kasih, mereka akan ditimpa rasa-rasa perasaan tertentu yang tidak elok untuk kita sampaikan. Manakala kalau mimpi itu merupakan mimpi yang baik-baik, fa innaha minallah falyahmadillah. Kalau mimpi yang baik yang yuhibbuha fa innaha minallah, satu yang gembirakan dia, memang itu hadiah daripada Allah Taala.
wal yuhaddith biha. Jadi hendaklah dia boleh cerita kepada orang yang dekat dengannya. Pun demikian seperti yang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf yang kita pelajari di sini, seperti pesanan kebanyakan para ulama dalam nasihat-nasihat mereka, contohnya dalam Tafsir Al-Manthur, sebagai contohnya Al-Muhammad Al-Urami dan kitabnya Hadaiq Qurawi wa Rayhan, demikian juga Tahir Ibn Ashur, mengatakan ada keadaan yang kita tidak digalakkan untuk menceritakan, untuk kongsi dengan orang keliling kita, kerana kita berharap dengan perkongsian itu menyebabkan mereka suka, bertambah sayang dengan kita, tapi yang berlaku adalah sebaliknya, seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam di sini. Maka fatabayyana lana anna ru'ya tayyiba asra min Allah wa anna ru'ya sayyi'a allati yakrahuha al-insan fa innaha hulmun min asy-syaitan fa alaihi an yasta'iz min syarriha. Jelaslah kepada kita bahawa mimpi-mimpi yang baik yang mengembirakan ini semua adalah anugerah daripada Allah SWT. Sebaliknya mimpi yang buruk itu, yang dibenci oleh seseorang manusia itu, maka ia merupakan gangguan tidur daripada syaitan. Maka hendaklah memohon kepada Allah SWT, memohon kepadanya bantuan, mohon perlindungan kepadanya. Alangkah baiknya kalau selepas itu seorang hamba ini faliyaqum falyusalli wala yuhaddith bihan nasa, hendaklah dia bangkit sembahyang sunat walaupun 2 rakaat, dan jangan menceritakan keburukan mimpi kepada sesiapa pun kelilingnya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, nanti kita akan lihat lebih lanjut, kadang-kadang mimpi ini hadir juga dalam kehidupan orang bukan Islam, seperti yang berlaku kepada Atikah binti Abdul Muttalib, iaitu makcik Nabi SAW. Ketika beliau berada di Mekah, maka apa yang dilihatnya, dia melihat bahawa datang dalam tidurnya ada segolongan yang memberitahu kepadanya bahawa mereka akan, ya ala Ghudar ukhruju ila masari'ikum. Maka Atikah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi SAW ini, beliau melihat datang satu suara mengatakan, wahai pengkhianat, keluarlah kamu, mati kamu dalam 3 hari lagi. Dan benar-benar perkara itu berlaku, kekalahan umat Quraisy di medan Badar 3 hari 3 malam selepas mimpi yang dilihat oleh Atikah binti Abdul Muttalib itu. Itu juga Allah SWT memberikan kepada, disebut oleh Ibn Ishaq dalam sirah Ibn Hisham, bahawa Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW ini, dia bermimpi dalam tidurnya melihat seorang datang kepadanya, atahu atin fa'amarahu bihufri bi'ri zamzam fawasafalahu makanaha wa kana jurhum sadamuha inda khurujihi min Makkah. Iaitu ketika Abdul Muttalib bermimpi sebelum kelahiran Nabi SAW, datang seorang beritahu kepadanya supaya menggali perigi Zamzam yang telah pun dikambuskan oleh suku Jurhum sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Ia sekian lama telah pun terkambus, tertutup, tertimbus. Maka datang orang itu memberitahu kepada Abdul Muttalib, ketika itu Nabi belum lagi dilahirkan, Nabi belum lagi dibangkitkan sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam hadis ini mengatakan, lam yabqa min mubashirati illa ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw tura lahu. Bila Nabi telah wafat, maka wahyu tidak lagi tinggal, tidak ada lagi wahyu. Cuma yang ada adalah mimpi-mimpi yang baik yang dikirimkan oleh Allah SWT kepada seorang yang salih ataupun diperlihatkan untuknya. Inilah perkara yang berkaitan dengan mimpi. Panjang bicaranya, tuan-tuan hati dan dikasihkan untuk kita faham, dan hebatnya penggunaan bahasa Al-Quran sesuai dengan pilihannya sebagai menjadi utusan Allah SWT, wahyu. Kita akan melihat bagaimana penggunaan perkataan ru'ya berbeza daripada hulum dalam pendekatan surah Yusuf ini sendiri. Berapa kali digunakan perkataan ru'ya, berapa kali digunakan perkataan adghathu ahlam. Mudah-mudahan Allah memberi pada kita kefahaman, memberi pada kita kekuatan untuk memahami ayat-ayat indah ini, menyuburkan iman kita. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.